Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar di rumah? Sihat ke? Okey, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita pada minggu lepas. Unit 11, sikap rajin, amalan keluarga, nilai kerajinan. Kita tajuk hari ini, kita bermula dengan sang kancil yang gigih. Kita nak bercerita hari ini. Okey, jom kita lihat. Ini ialah standard pembelajaran untuk minggu lepas dan minggu ini. Okey, jika kamu lihat pada buku teks kamu, kita akan lihat muka surat ini, sang kancil yang gigih. Baik, pada satu hari, sang kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Nampak tu, sang kancil sangat rajin. Dia tekun menanam pokok sayur-sayuran. Dia ada tanam terung, dia ada tanam sayur-sayuran yang lain lah. Okey, tanamannya selalu rosak akibat banjir atau dipijak haiwan lain. Oh, dia sangat sedih. Tanaman yang ditanam tu rosak. Kalau kita macam mana? Kita akan rasa marah, kan? Kecewa sebab kita dah penat menanam, tiba-tiba tanaman kita rosak. Kemudian walaupun tanamannya rosak, sang kancil gigih menanam semula dan menjaga pokoknya hingga berbuah. Dia tak putus asa. Apabila tanamannya rosak, dia terus saja menanam semula dan menjaganya sampailah mengeluarkan hasil. Sikap tabah dan dengan usaha yang berterusan menyebabkan sang kancil hidup bahagia. Apabila kita jadi seorang yang sabar, kita akan bahagia dengan hasil yang kita perolehi. Jom kita senaraikan apakah 3 sikap sang kancil yang perlu kita contohi dalam kehidupan harian. Okay, apa dia yang pertama? Yang pertama dah tertulis dah dekat dalam buku tu. Dia kata tabah. Okey, tabah. Tabah ni maknanya kuat, semangat. Okey, yang kedua ialah apa dia? Rajin. Tengok nombor 1 tu ada tulis rajin. Okey, rajin. Yang ketiga apa dia? Sikap yang boleh dicontohi. Gigih. Okey, gigih maknanya bila dia dah buat, kemudian perkara tu tak jadi, dia buat lagi sekali. Itu namanya ialah gigih. Jadi 3 perkara yang kita dapat senaraikan daripada cerita ini ialah yang pertama, rajin, yang kedua, gigih dan yang ketiga ialah tabah ataupun sabar. Okey. Mari kita lihat tajuk ini pula. Okey, keluarga rajin, keluarga yang sihat. Ingat minggu lepas kita dah cerita tentang membantu keluarga. Jadi kita kena terus lagi. Minggu ni kita bercerita tentang tajuk membantu keluarga. Bagaimana keluarga yang rajin, ahli keluarga yang sentiasa membantu keluarganya akan mendapat ahli keluarga dan juga keluarga yang sihat. Bagaimana tu? Okey, kalau anak-anak nak tahu sekarang ni, sebenarnya selain daripada wabak COVID, kita juga sebenarnya ada dilanda juga wabak ataupun penyakit yang dipanggil sebagai demam denggi yang datang dari nyamuk Aedes. Dari mana nyamuk Aedes datang? Daripada tempat-tempat yang menakung air. Jadi ketika mana kita di rumah ni, dalam tempoh PDPR ni, kita ada masa untuk kita menyemak kawasan rumah kita. Jom kita tengok agak-agak apakah yang ada di kawasan rumah kita. Mari kita tengok. Okay. Di rumah kita ada tak longkang? Kalau ada longkang, anda semua kena tengok longkang dan semak longkang tu sama ada longkang tu tersumbat atau tidak. Okey. Yang kedua, tengok ada tak air bertagung dekat kawasan rumah? Ada tak pasu ke, alas pasu ke, botol, plastik, bekas makanan yang berada di sekeliling rumah yang mungkin boleh menakung air. Dan yang ketiga, ada tak tin-tin ataupun botol-botol di keliling rumah yang terbiar yang mungkin boleh menyebabkan ada air bertakung di situ. Air yang bertakung ini akan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, kita lihat semula longkang yang tersumbat. Apakah yang perlu kita lakukan sekiranya kita dapati longkang dalam kawasan rumah kita itu tersumbat dengan sampah? Apa kita nak buat?
Apa yang nak buat kita? Mengumpul bahan kita semula setiap hari, membersihkan longkang setiap hari, membuang tempat takungan air seminggu sekali. Ya, jawapannya ialah membersihkan longkang setiap hari. Jadi apabila kita nampak longkang ni tersumbat, kita hendaklah bersihkan. Kutip semua sampah-sampah ni sehinggalah longkang kita kelihatan bersih. Okay, yang kedua, air bertakung. Okay, apabila ada air bertakung, kita buat langkah membuang tempat takungan air itu seminggu sekali. Kena cek, kena semak kawasan-kawasan yang ada takungan air di sekeliling rumah kita. Kita kena buang, kena tuang air itu, keluarkan air itu daripada tempat-tempat yang bertakung ni. Kerana dalam tempoh masa seminggu sahaja, nyamuk Aedes akan membiak dan menghasilkan nyamuk. Kemudian, jika ada botol-botol ataupun tin-tin yang macam ni yang melonggok dekat kawasan rumah, apa kita perlu buat? Kita kumpul, kita kutip. Jadikan dia, masukkan dia dalam tong kita semula supaya dia boleh digunakan ataupun dikitar semula. Boleh buat 3 perkara ni, semak longkang, semak kawasan yang bertakung air dan juga semak barang-barang yang boleh dikitar semula. Okey, seterusnya. Okey, contoh kat sini, kat rumah kamu siapa ada kolam ikan? Cikgu ada kolam ikan. Cikgu ada bela beratus-ratus ekor ikan gapi. Jadi, apabila kita ada kolam ikan, kita bertanggungjawab untuk membersihkan. Ayah membina sebuah kolam ikan. Okay, tunjukkan sikap rajin kamu sekeluarga bagi memelihara kolam ikan tersebut. Macam mana cara kita nak pastikan kolam ikan sentiasa bersih? Bagaimana kita nak pastikan kita dapat menikmati keindahan kolam ikan itu di rumah? Okey, mari kita lihat bagaimana sekiranya kita tidak jaga. Apakah yang akan berlaku kepada air kolam dan ikan itu sekiranya kita tidak menjaga? Sebagai ahli keluarga, kita bertanggungjawab bersama-sama. Bukan ayah seorang ataupun ibu seorang atau kakak atau abang saja yang perlu menjaga kolam ikan yang ayah dah bina. Okey? Kita juga, anda semua bertanggungjawab untuk menjaganya bersama ahli keluarga. Apa berlaku kalau kolam itu tidak dijaga? Kolam boleh berbau busuk. Bila kolam berbau busuk, nak tak kita duduk kat situ lagi? Kawasan rumah kita juga akan menjadi berbau busuk. Okay, bagaimana pula kalau air di dalam kolam itu tidak dibuang, ditukar kepada air yang baru? Apa yang akan berlaku kepada air? Air kolam akan jadi keruh dan kotor. Bila dah kotor, boleh nampak tak ikan kat dalam tu? Tak boleh nampak. Jadi hilanglah keindahan kolam ikan kita. Dan dia boleh juga menimbulkan bau yang busuk kerana air itu kotor. Apabila kolam kita berbau busuk, air kolam keruh, dan kotor, apa yang berlaku pada ikan? Ikan-ikan juga akan mati. Ikan pun tak tahan nak tinggal di tempat yang kotor. Begitulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap anda semua dapat belajar sesuatu. Jangan lupa isikan kehadiran pada hari ini. Cikgu akan berikan latihan kepada kamu pada esok hari. Selamat belajar.